Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, pengajar kita, seluruh asatizah, ustazat, seluruh muallim, muallimat, seluruh para pemimpin, seluruh talibul ilm yang turut sama-sama bersama dalam majlis talaqi kitab online bersama Da'i Dun Buluh Gading dalam membacakan kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin. InsyaAllah sama-sama kita ambil manfaat pada malam ini, dan tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan bacaan kitab kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz pengurusi majlis, pihak penganjur, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjuran Dun Buluh Gading. Katanya, wa ba'dal jumu'ati arba'un wa qablaha ma qabla adh-dhuhri wallahu a'lam. Dan selepas daripada Jumaat 4 rakaat, yang mana selepas daripada Jumaat 4 rakaat ini, 2 rakaat daripadanya adalah sunnah muakkadah dan 2 rakaat yang lain adalah sunnah ghairu muakkadah, sama dengan sembahyang zuhur. Dan sebelum daripada Jumaat adalah apa hak yang sebelum daripada zuhur. Maksudnya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, di sana ada sembahyang sunnah yang dikenali sebagai sunnah qabliyah sebelum daripada Jumaat. Walaupun sunnah qabliyah sebelum daripada Jumaat adalah perkara yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, di sana ada sunnah yang dinamakan sebagai sunnah qabliyah sebelum daripada Jumaat. Dan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, bahawasanya Abdullah bin Mas'ud dia sembahyang sebelum daripada Jumaat sebanyak 4 rakaat dan selepas daripada Jumaat sebanyak 4 rakaat. Baik, wallahu a'lam. Seterusnya katanya wa minhul witr, dan daripadanya ai minal qismil ladzi la yusannu jama'ah, iaitu daripada bahagian yang tidak disunatkan berjemaah padanya. Jadi kita kena ingat dulu, Imam Nawawi sebut bahawasanya sembahyang sunat terbahagi kepada 2. Yang pertamanya adalah satu bahagian yang tidak disunatkan berjemaah padanya. Yang keduanya adalah sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Jadi antara sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah adalah sembahyang sunat witir.
Itu maksud wa minhu ay minal qismil ladzi la yusannu jama'atan ila al-witr. Sembahyang witir. Wa aqalluhu rak'ah, dan sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Antara sembahyang sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah adalah sembahyang sunat witir. Yang sembahyang sunat witir tidak disunatkan dilakukan secara berjamaah. Melainkan dia ada pengecualian. Melainkan pada bulan Ramadan. Melainkan pada bulan Ramadan. Tapi pada bulan-bulan yang lain tidak disunatkan berjamaah. Cuma pada minggu lepas kita cerita dah apa yang dimaksud tidak disunatkan berjamaah. Tidak disunatkan berjamaah maksud di sini adalah tidak ada tuntutan supaya kita lakukannya secara berjamaah. Namun kalau kita buat berjamaah sekalipun, hukum dia adalah harus dan tidak dimakruhkan sama sekali. Minggu lepas kita cerita dah benda tu. Baik. Sembahyang witir, dia ada waktu dia dan dia ada bilangan rakaat dia. Pengarang kita, yakni Imam Nawawi, nak cerita tentang bilangan rakaat sembahyang witir. Yang mana kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa aqalluhu rak'ah, sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Manakala wa aktsaruhu 11, sebanyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Jadi sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yutira biwahidah falyaf'al." Sesiapa yang suka untuk melakukan witir sebanyak 1 rakaat, maka hendaklah dia buat. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Maka boleh seseorang melakukan witir sebanyak 1 rakaat. Walaupun yang lebih afdal adalah dia buat lebih daripada 1 rakaat. Namun kalau dia hanya nak buat 1 rakaat saja, maka hukum dia adalah dibolehkan. Maka itu bilangan sekurang-kurang witir. Manakala sebanyak-banyak witir, wa aktsaruhu 11 ay 11 rakaat. Sebanyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Baik. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat." Rasulullah tidak melebihkan pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain di atas 11 rakaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan sembahyang sunat witir daripada 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan dan pada bulan selain daripada Ramadan. Baik. Orang yang mengerjakan sembahyang witir lebih daripada 11 rakaat, maka hak yang lebih saat itu tidak sah. Kerana sebanyak-banyak witir adalah 11 rakaat. Waqil, dan kata qil, pandangan sebahagian daripada ulama, 13, yani 13 rakaatan, maksudnya sebanyak-banyak witir adalah 13 rakaat. Jadi sebanyak-banyak witir sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan 11 rakaat, dan ini pandangan mu'tamad, dan ada pandangan yang mengatakan sebanyak 13 rakaat. Baik. Bagi orang yang ingin melakukan sembahyang witir lebih daripada 1 rakaat, dia nak buat 3 ke, dia nak buat 5 ke, dia nak buat 7 ke, dia nak buat 9 ke, nak buat 11 ke, yang penting lebih daripada 1 rakaat, maka boleh dia buat secara bersambung dan boleh dia buat secara bercerai. Secara bersambung maksudnya start daripada rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, 1 salam. Ataupun rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 1 salam. Ataupun daripada rakaat pertama sampai rakaat ketujuh, 1 salam.
Maka itu secara bersambung. Dan boleh juga dia buat secara bercerai. Maksud secara bercerai adalah dia buat 2 rakaat, dia buat 1 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Maka itu secara bercerai. Baik. Mana yang lebih afdal? Nanti akan disebut oleh pengarang kita. Katanya waliman zada ala rak'atinil fasl, dan harus waliman dan harus, yakni boleh bagi mereka yang melebihilah ia iman, yang lebihlah ia di atas 1 rakaat, maksudnya dia melebihkan di atas 1 rakaat bagi sembahyang witir dia, harus bagi orang yang nak lebih, nak sembahyang lebih daripada 1 rakaat, harus al-faslu, menceraikan. Al-faslu ay bainar rakaati bisalam, di antara rakaat-rakaat sembahyang dia dengan salam. Baik. Harus dia al-faslu ceraikan. Wahwa afdal, dan iaitu al-fasl adalah lebih afdal. Maksudnya harus diceraikan dan harus dia sambung. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal adalah dia ceraikan. Dia buat 2 rakaat, 1 rakaat, ataupun 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Itu maksud dia. Bagi orang yang sembahyang witir 2 rakaat, 1 rakaat, ataupun 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama dia berniat daripada witir, ataupun dia berniat muqaddimah witir. Hak tu hak yang lebih comel. Lebih comel dia niat daripada witir. Dia niat muqaddimah witir. Kerana pada asalnya witir ni adalah ganjil. 2 rakaat bukan ganjil, 2 rakaat adalah genap. Maka dia kata lagu mana? Aku sembahyang 2 rakaat muqaddimah witir ataupun 2 rakaat daripada witir. Itu lebih afdal. Tetapi kalau diniat saja aku sembahyang 2 rakaat sunat witir, tidak menjadi masalah. Mana-mana hak yang mengatakan tak sah orang hak yang sembahyang 2 rakaat muqaddimah witir, dia niat sembahyang witir kerana witir adalah ganjil, manakala 2 rakaat adalah genap bercanggah. Sebenarnya apa hak yang dia kata tak betul saat itu, sebenarnya dia hak yang tak betul. Jadi ada orang hak yang mengatakan bahawasanya tak boleh orang sembahyang 2 rakaat tu dia niat witir, sebab 2 rakaat adalah genap, witir adalah ganjil bercanggah pula. Baik. Sebenarnya apa hak yang dia kata tu tak betul sebenarnya. Ketika seorang saat itu dia niat saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat, dia bukan hanya melihat kepada 2 rakaat, bahkan dia melihat kepada keseluruhan rakaat. Sebab tidak menjadi masalah. Cuma hak yang paling afdal kita niat daripada witir. Dan hamba ada buat penulisan yang panjang berkenaan dengan permasalahan ni. Kerana di sana ada sebahagian yang mendakwa bahawasanya tidak sah niat witir untuk 2 rakaat. Sebenarnya adalah perkataan yang kata tidak sah tu tidak betul. Tidak betul. Hak yang betulnya adalah tidak menjadi masalah, kerana ketika kita niat aku sembahyang 2 rakaat sunat witir, sebenarnya bukan kita melihat kepada 2 rakaat tersebut saja, bukan kita melihat kepada keseluruhan rakaat yang kita sedang buat dan kita akan buat. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada buat penulisan berkenaan dengan permasalahan ini dengan panjang lebar. Baik. Bagi orang yang nak buat secara berterusan, secara bersambung, 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, 9 rakaat 1 salam, maka boleh dia buat 7 rakaat, 5 rakaat, 9 rakaat dengan 1 tasyahud, 1 salam, dan dia boleh buat dengan 2 tasyahud, 1 salam. Dia boleh buat 2 tasyahud 1 salam, dan dia boleh buat 1 tasyahud 1 salam. Kata pengarang, yakni Imam Nawawi rahimahullah, wal waslu bi tasyahudin atau tasyahudaini fil akhiratain. Dan al-waslu ni maksudnya sambung. Bi tasyahudin dengan 1 tasyahud, maksudnya fil rakaatil akhirah, dalam rakaat yang akhir, atau tasyahudain, ataupun 2 tasyahud fil akhiratain, pada 2 rakaat yang akhir, pada fil rakaatain al akhiratain, pada 2 rakaat yang akhir.
Jadi kalau dia sembahyang 3 rakaat, dia buat rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga. Kalau orang sembahyang 5 rakaat, rakaat keempat, rakaat kelima. Sembahyang 7 rakaat, rakaat ke-6, rakaat ke-7. Baik. Begitu. Jadi dia boleh buat dengan 1 tasyahud dan dia boleh buat dengan 2 tasyahud pada 2 rakaat yang akhir. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal dia buat dengan 1 tasyahud. Dia lebih afdal dia buat dengan 1 tasyahud. Kerana mana? Kerana hak yang 3 rakaat saat ni tu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang 3 rakaat tu untuk mengelak daripada sama dengan sembahyang maghrib. Untuk mengelak daripada sama dengan sembahyang maghrib, kalau dia buat 3 rakaat, maka lebih afdal dia buat 1 tasyahud berbanding dengan 2 tasyahud. Baik. Seterusnya wa waqtuhu baina salatil isya'i wa tulu'il fajr. Okey, lagi. Kalau orang tu dia nak buat lebih daripada 1-2 tasyahud, boleh ke tak? Tak boleh. Dia nak buat lebih daripada 2 tasyahud, tidak dibolehkan. Bahkan mesti dia kena buat paling banyak 2 tasyahud. Yang mana 2 tasyahud tu kena letak pada rakaat sebelum akhir dengan rakaat akhir. Dia kita tasyahud pada rakaat yang lain, tak boleh. Nak buat lebih daripada 2 tasyahud, tak boleh. Tu kita kena faham. Jadi bermakna kalau orang semayang 9 rakaat, dia kena buat sekaligus. Dia rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, tak ada tasyahud boleh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, rakaat 10 boleh dia tasyahud sekali. Lepas tu rakaat 11 sekali. Ataupun kalau rakaat 10 tak boleh tasyahud, hanya tasyahud rakaat 11 saja pun boleh juga. Baik. Jadi sebanyak-banyak tasyahud 2 kali kena letak pada rakaat sebelum akhir dan rakaat akhir. Nak lebih daripada 2 kali tak boleh tasyahud. Nak letak pada rakaat lain tak boleh. Lepas tu kita bincang berkenaan dengan waktu witir pula. Wa waqtuhu baina salatil isya'i wa tulu'il fajr. Waktu sembahyang witir antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Maksudnya bagi seorang yang ingin melakukan sembahyang witir, mesti dilakukan setelah daripada dia sembahyang fardu isyak. Kalau belum lagi sembahyang fardu isyak, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dia sembahyang witir. Begitu juga penghujung waktu witir adalah sebelum daripada terbit fajar. Apabila terbit fajar, maka tidak lagi dibolehkan untuk dia sembahyang witir secara tunai. Tapi secara qada tu lain, secara tunai. Jadi secara tunai boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, wa waktu dan waktunya, waktu witir di antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Walaupun sembahyang isyak itu dilakukan secara jamak takdim. Seorang yang melakukan sembahyang isyak secara jamak takdim, setelah daripada dia sembahyang isyak, walaupun waktu asal bagi sembahyang isyak belum masuk, boleh dah dia sembahyang witir. Waqil dan kata qil, syar'ul itari bi raka'atin sabqu naflin ba'da al-isya. Syarat membuat witir dengan 1 rakaat mesti terdahulu sembahyang sunat sebelum daripada isya. Bagi orang jika diceraikan, maka setiap yang 2 rakaat itu diniatkan daripada witir juga. Jika diceraikan, maka setiap yang 2 rakaat itu diniatkan daripada witir juga. Ya, kalau dia buat misalnya kata 5 rakaat, dia buat 2 rakaat, 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Maka 2 rakaat dia niat daripada witir ataupun muqaddimah witir. 2 rakaat daripada witir ataupun muqaddimah witir. Lepas tu hak 1 rakaat tu dia niat witir. Tapi hak ni hak afdal sahaja, bukan wajib, bukan menjadi syarat. Bukan menjadi syarat. Wallahu a'lam.
Hafizakumullah. Syarat membuat witir dengan satu rakaat ialah terdahulu sembahyang sunat sebelum daripada isyak. Naflin isim nakirah. Maka kata isim nakirah ni dia tidak menentu di atas ataupun dia tidak menunjuk di atas benda yang tertentu. Apabila dia tidak menunjuk di atas benda yang tertentu, dia mala yadul maksudnya dia tidak menunjuk di atas muayyan. Jadi bermaknanya mana-mana sembahyang sunat sudah memadai. Maksudnya atas pandangan sebahagian daripada ulama, bagi orang yang nak buat witir satu rakaat mesti kena ada sembahyang sunat sebelum daripada dia. Apa jua sembahyang sunat tak kira. Sembahyang sunat isyak ke, ataupun sembahyang sunat hajat ke, sembahyang sunat istikharah ke. Lepas tu witir. Maksudnya nak buat witir serakaat semata-mata tak boleh. Mesti kena syarat dia kena ada sembahyang sunat sebelum daripada satu rakaat. Apa juga sembahyang sunat tak kira. Okey, ni atas pandangan sebahagian daripada ulama, tapi bukan pandangan mu'tamad, bukan pandangan kuat. Baik. Pandangan kuat boleh buat satu rakaat berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud yang kita sebut tadi. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya yang kita sebut tadi. Kata Nabi SAW, man ahabba an yutira biwahidah falyaf'al. Sesiapa yang ingin mengerjakan sembahyang sunat witir satu rakaat, maka hendaklah dia melakukan perkara tersebut. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir hanyalah satu rakaat. Witir ialah satu rakaat pada penghujung malam. Katanya wa yusannu ja'aluhu akhir salatil lail. Disunatkan menjadikannya witir saat itu penghujung sembahyang malam. Sunat menjadikan witir penghujung sembahyang malam. Jadi sunat bagi seseorang dia meletakkan sembahyang witir pada penghujung sembahyang malam dia. Cakap kita dia tutup sembahyang malam dengan witir. Hukum dia adalah sunat. Kerana Nabi SAW menyuruh perkara tersebut. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Hendaklah kamu jadikan penghujung sembahyang kamu daripada malam adalah witir. Cuma meletakkan sembahyang witir pada hujung malam, hukumnya adalah sunat. Dengan maksud, kalau orang letak pada awal malam sekalipun tidak menjadi masalah. Sebab itulah, di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bi thalath. Kekasih aku, yakni Rasulullah telah berpesan, telah berwasiat kepada aku dengan melakukan 3 perkara. Yang pertamanya adalah siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari daripada setiap bulan. Wa raka'atay duha, dan 2 rakaat sembahyang sunat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku melakukan witir sebelum daripada aku tidur. Nah, ni Abu Hurairah menyebut, Rasul pesan kepada dia begitu. Cuma yang paling comel menjadikan witir pada penghujung malam. Fa in autara, maka jika dia melakukan sembahyang witir, thumma tahajjad, kemudian dia sembahyang tahajud pula. Okey, dia sembahyang witir lepas daripada sembahyang isyak, dia bangun tengah malam buat pula tahajud. Jadi bermakna tidak menjadi masalah. Orang yang sembahyang witir dah sembahyang sunat pula daripada witir tak ada masalah, hukum dia dibolehkan. Sebab sunat menjadikan witir pada penghujung malam, bukanlah wajib. Jadi bermakna orang yang sembahyang witir pada awal malam patut nak sembahyang sunat pula, contoh sembahyang tahajud pula, maka hukum dia dibolehkan. Sebab tu dia katakan fa in autara, maka jika sembahyang witirlah ia, thumma tahajjad, kemudian bertahajud, lam yu'idhu, tidak mengulangilah ia. Jawab bagi in, saya tidak mengulangilah ia, dia akan witir. Tak perlu ulang dah. Tidak perlu ulang dah kalau dia sembahyang witir pada awal malam, lepas tu dia sembahyang tahajud, dia nak tutup pula akhir sembahyang dia dengan witir, tak perlu dah.
Tak perlu dah. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, begitu juga Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, la witrani fi laylah, tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah apabila orang tu buat witir dah, lepas tu dia sembahyang pula, maka tidak boleh lagi dia buat witir selepas daripada tu. Tak boleh lagi dia buat witir selepas daripada tu. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan boleh dia buat dia melakukan ataupun dia buat naqdul witr. Dia membatalkan witir yang dia buat dah. Dan bagaimana cara batal? Dia buat serakaat pula. Atau witir yang dia buat 3 rakaat. Dia pun bangun tengah malam, sembahyang tahajud, lepas sembahyang tahajud, dia pun buat 1 rakaat, okey, batal witir itu, lepas tu dia buat pula witir sekali lagi. Gitu. Dia buat witir sekali lagi. Waqila dan kata qil yushfi'uhu bi rak'atin thumma yu'idu. Kita ada ganjil, lepas tu kita ada genap. Menggenap dia akan witir dengan 1 rakaat. Dia genap, cukup. Kan kita ada ganjil, lepas tu kita ada genap kan. 2 genap, 4 genap, 1 ganjil, 3 ganjil. Okay, dia genapkan witir dengan 1 rakaat. Kita buat 1 rakaat, okay, cukup. Kalau dia buat 3 jadi 4. Genap dah. Thumma yu'idu, kemudian mengulangi lagi akan witir. Lepas tu buat sembahyang mula witir sekali lagi 1 rakaat. Seterusnya kata Imam Nawawi, wa yundabul qunutu akhir witrihi fi nisfi tsani min Ramadan. Sunat qunut pada akhir witirnya, pada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, sembahyang witir pada bulan Ramadan separuh akhir, separuh yang kedua. Separuh yang kedua ni adalah malam 16, bukan malam 15. Hari ni hari ke-15, esok hari ke-16 malam ni. Itu maksud malam ke-16. Itu nusuf yang kedua. Maka sunat baca qunut. Waqila dan kata qil kulla sanah. Waqila kata qil kulla sanah ay fi kulli sanah, pada sepanjang tahun. Maksudnya sunat baca qunut untuk sembahyang witir sepanjang tahun. Setiap kali sembahyang witir sunat baca qunut. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Wahwa, dan iaitu qunut witir. Ka qunutis subh, seperti qunut subuh. Lafaz dia, tempat dia kena nyari. Lepas tu sunat sujud sawi kalau tinggal. Itu ka qunutis subh. Wa yaqulu qablahu, dan berkatalah ia sebelum daripadanya. Tapi hak yang berkata sebelum daripada qunut ni, sebelum baca qunut hak yang Allahumma hdini fi man hadaitu oleh imam. Selain daripada imam lah. Kalau imam dia kena takhfifkan. Selain daripada imam, iaitu orang hak yang sembahyang seorang diri. Melainkan kalau sekiranya makmum redha kepada imam memanjangkan, dan makmum saat itu adalah makmum yang terbatas. Itu masalah lain. Dia kata sebelum tu dibaca doa dia. Doa Sayyidina Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhiq. Okey, itu dipanggil qunut. Dia gabunglah. Lepas tu baru baca Allahumma hdina fi man hadait. Ila akhirih, hingga kepada akhirnya. Qultu, berkata oleh aku, al-asahhu ba'dahu, pandangan hak yang asah adalah selepas daripadanya, selepas daripada qunut subuh. Maksudnya selepas daripada qunut subuh, maksudnya baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dulu, baru baca qunut ni. Mana qunut ni? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minuka wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullah. Baik. Itu kata Imam Nawawi, qultu al-asahhu ba'dahu.
Wa annal jama'ata tundabu fil witri aqibat tarawihi jama'atan. Dan pernah berkata oleh aku al-asah bahawasanya berjemaah. Asal sembahyang sunat witir adalah sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Tapi berjemaah disunatkan pada witir selepas daripada sembahyang tarawih secara berjemaah. Selepas daripada sembahyang tarawih secara berjemaah, maka disunatkan sembahyang witir secara berjamaah. Baik. Wallahu a'lam. Dan kalau orang nak sembahyang witir tarawih secara berjemaah, boleh tak nak sembahyang witir secara berjemaah? Boleh. Bukan sunat. Bukan mesti dia kena sembahyang tarawih secara berjemaah dulu, barulah dia boleh sembahyang witir secara berjemaah. Bukan. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cumanya sembahyang tarawih yang dilakukan oleh seseorang secara berjemaah, maka sunat dia sembahyang witir secara berjemaah. Tapi bukanlah bermaksud kalau tidak buat sembahyang tarawih secara berjemaah, maka tidak sunat dia berjemaah pada witir. Bukan begitu. Baik. Wa minhu duha, dan daripada bahagian yang pertama iaitu sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah adalah sembahyang sunat duha. Wa minhu ad-duha, dan sebahagian daripadanya adalah sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha tidak disunatkan secara berjemaah. Okey, berapa kau bilangan sembahyang sunat duha? Wa aqalluha rak'atan. Sekurang-kurang sembahyang sunat duha adalah 2 rakaat. Sebanyak-banyak wa aktsaruha 12. Sebanyak-banyak sembahyang sunat duha adalah 12 rakaat. Sebanyak-banyak sembahyang sunat duha adalah 12 rakaat. Baik. Wa tahiyyatul masjid, dan sembahyang sunat tahiyyatul masjid termasuk dalam sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Wa tahiyyatul masjid rakaatan, sebanyak 2 rakaat. Sembahyang sunat tahiyyatul masjid dia 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Cuma sembahyang tahiyyatul masjid ni katanya wa tahsul bi fardin aw naflin akhara, dan hasilah ia tahiyyatul masjid dengan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang lain. Bukan mesti sembahyang yang khusus. Asal kata ada sembahyang kita masuk dalam masjid, sama ada sembahyang fardu ataupun selain daripada sembahyang fardu, maka hasilah tahiyyatul masjid. Itu maksud wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar. La rak'atin 'ala sahih, tidak satu rakaat mengikut kaul yang sahih. Sekurang-kurang sembahyang sunat sekurang-kurang sembahyang tahiyyatul masjid 2 rakaat. 1 rakaat tidak memadai. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, wa kadzal janazah, seperti ini juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah dia tidak boleh mengambil tempat tahiyyatul masjid. Wa sajdatut tilawah, sujud tilawah dia tidak boleh mengambil tempat tahiyyatul masjid. Wa syukri, dan sujud syukur pun sama juga. Baik. Wa tatakarraru bitakarruri dukhul ala qurbin fil asah, dan berulanglah ia kembali kepada tahiyatul masjid dengan sebab berulang-ulang masuk dalam masjid ala qurbin, dekat. Dekat. Jadi masuk, lepas tu tubik sekejap, masuk pula. Tubik sekejap, masuk pula. Setiap kali masuk sunat di sembahyang tahiyatul masjid. Atau lagi kalau tempoh masuk yang pertama dengan tempoh masuk yang kedua jauh, lebih lagi dituntut tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Katanya wa yadkhulu waqtul rawatib qabla al-fardhi bi dukhuli waqtil fardhi wa ba'dahu bi fi'lihi wa yakhruju an-naw'ani bi khuruji waqtil fardh. Dan masuk waktu sembahyang sunat rawatib. Okey, sembahyang sunat rawatib adalah termasuk dalam sembahyang sunat yang tidak disunatkan buat berjemaah. Sembahyang sunat rawatib, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Apabila dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu,
maka dia ada permulaan waktu dia dan ada penghujung waktu dia. Masuk waktu sembahyang sunat rawatib sebelum daripada sembahyang fardu dipanggil rawatib atau qabliyah tu. Bidukhuli waqtil fard, dengan masuk waktu fardu. Masuk je waktu zuhur, masuk dah sunat sembahyang qabliyah zuhur. Masuk waktu asar, sunat sembahyang sunat sebelum daripada asar. Sebelum daripada masuk zuhur, tak lagi sunat sembahyang sebelum daripada zuhur. Jadi masuk waktu sembahyang sunat rawatib sebelum daripada fardu dengan masuk waktu fardu. Masuk waktu fardu, okey, masuk dah waktu sembahyang sunat rawatib. Wa ba'dahu ataf pada kata qabla al-fardhi. Dan masuk waktu rawatib selepas daripada fardu bi fi'lil fard. Dengan melakukan sembahyang fardu. Jadi bila seorang tu buat sembahyang fardu, maka barulah masuk waktu sembahyang sunat ba'diyah selepas daripada sembahyang fardu. Okey, jadi permulaan masuk waktu sembahyang sunat qabliyah dengan permulaan masuk waktu sembahyang sunat ba'diyah tak sama. Permulaan waktu sembahyang sunat qabliyah bila masuk waktu fardu. Manakala permulaan sembahyang sunat ba'diyah adalah selepas daripada sembahyang fardu. Lepas daripada sembahyang fardu baru masuk sembahyang sunat ba'diyah. Okey, permulaan. Manakala penghujung wa yakhrujun naw'ani bi khuruji waqtil fard. Dan keluar dua bahagian itu, dua jenis itu. Maksudnya sembahyang yang sebelum daripada fardu, sembahyang selepas daripada fardu. Keluar waktu dia bi khuruji waqtil fard, dengan keluar waktu fard. Jadi bermakna lepas daripada sembahyang asar, daripada sembahyang asar. Contoh kita kata lepas daripada sembahyang zuhur, contoh ni, lepas daripada sembahyang zuhur, kita baru nak sembahyang sunat qabliyah zuhur. Boleh tak? Boleh. Tunai ke qada? Tunai. Sebab waktu dia dah habis lagi. Itu maksud dia. Itu maksud wa yakhruju an-naw'an bi khuruji waqtil fard. Katanya walau fatan naflul muaqqatu nudiba qada'u. Sekiranya lupa terlepas sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dia sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sembahyang sunat yang mempunyai sabab, sembahyang sunat mutlak. Dia berbeza. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu lupa. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu tak. Sekiranya lupa sembahyang sunat yang mempunyai waktu, nudiba qada'u, disunatkan qadanya fil adhar. Sunat qada semula. Sunat qada balik. Kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kalau dia tertinggal sunat qada balik. Sebab tu sembahyang sunat rawatib yang kita tinggal tu sunat kita qada semula. Baik. Seterusnya wa qismun yusannu jama'atan, dan satu bahagian disunatkan dilakukan secara berjemaah. Kal-Eid, seperti sembahyang sunat hari raya. Ini buat sunat buat jemaah. Wal kusuf, gerhana matahari. Gerhana bulan, sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan, sunat buat berjemaah. Wal istisqa, minta hujan, sunat buat berjemaah. Wa huwa, dan itu sembahyang bahagian yang tidak disunatkan berjemaah, yang disunatkan berjemaah ni afdalu mimma la yusannu jamaah, lebih afdal daripada barang yang tidak disunat secara berjemaah. Jadi sembahyang sunat yang tidak disunatkan buat secara berjemaah lebih afdal dari benda yang dikebut tadi. Sembahyang sunat yang disunatkan buat secara berjemaah lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tidak dibuatkan secara berjamaah. Itu maksudnya. Lakinil asahu tafdilur ratibati ala tarawih. Tetapi pandangan yang sahihnya, yang lebih sahih dalam mazhab Imam Syafi'i adalah melebihkan sembahyang sunat rawatib di atas sembahyang tarawih. Jadi kalau orang tanya mana lebih di antara sembahyang sunat rawatib dengan sembahyang sunat tarawih, jawabnya adalah sembahyang sunat rawatib lebih afdal daripada sembahyang sunat tarawih. Walaupun sembahyang sunat rawatib tidak disunatkan buat secara berjamaah, sedangkan sembahyang sunat tarawih sunat buat secara berjamaah. Tapi lebih afdal sembahyang sunat rawatib. Kerana sembahyang sunat rawatib dilakukan oleh Rasul secara berterusan. Kerana Rasul muwadhabah di atas sembahyang sunat rawatib. Manakala sembahyang sunat tarawih Rasul tidak muwadhabah, hanya buat beberapa malam sahaja, 3 malam dia Rasul buat. Wa annal jama'ata tusannu fi tarawih, dan kaul yang asal bahawasanya berjamaah disunatkan pada sembahyang tarawih.
Setengahnya katanya wala hasra lin naflil mutlaq, dan tidak ada hasar, batasan sakata bagi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab, dia tidak ada batasan sebenarnya. Dia tidak ada batasan berapa rakaat kita nak sembahyang, boleh, tak ada masalah. Baik. Seterusnya kata dia, فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم. Maka jika dia berihram dengan lebih daripada satu rakaat, maksudnya dia berniat lebih daripada satu rakaat dalam takbiratul ihram. Niat 2 rakaat, niat 4 rakaat. Sembahyang sunat mutlak ni 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat ke, maka pada tasyahud fi kulli rak'atain, maka harus baginya bertasyahud pada setiap 2 rakaat. Kalau niat 10 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dia tasyahud. Setiap 2 rakaat dia tasyahud. Wa fi kulli rak'atin, dan pada setiap 1 rakaat. Setiap 1 rakaat dia tasyahud. Boleh gitu. Kalau dia berihram lebih daripada 1 rakaat. Qultu, berkata oleh aku, kata Imam Nawawi, as-sahihu man'uhu fi kulli rak'ah. Kaul yang sahih adalah dihalangkan pada setiap 1 rakaat. Dihalang. Maksudnya tak boleh lah. Untuk setiap 1 rakaat tak boleh. Dihalang. Jadi nak tasyahud setiap rakaat tak boleh. Baik. Wallahu a'lam. Wa idza nawa 'adadan falahu an yazida wa yanqus bi syarti taghyir an-niyyati qablahuma. Jika dia berniat bilangan, maka harus baginya menambah dan mengurangkan dengan syarat mengubahkan niat sebelum daripada keduanya, sebelum daripada tambah dan kurang. Qablahuma, qabla ziyadah wa nuqsan. Jadi dia niat bilangan. Contoh dia sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang sunat mutlak 4 rakaat. Apabila dia sembahyang niat 4 rakaat, adakah mesti dia kena cukup 4 rakaat ataupun tidak disyaratkan cukup? Kata ulama, kena cukup 4 rakaat. Sebab dia niat 4 rakaat, mesti dia kena cukup 4 rakaat. Mula. Silap. Mula. Tukar. Wa idza nawa 'adadan falahu an yazida wa yanqus. Gini. Sesiapa ataupun bila dia berniat bilangan 4 rakaat sebagai contoh. Untuk sembahyang sunat mutlak, boleh dia tambah di atas bilangan tersebut dan boleh dia kurang di atas bilangan tersebut. Asal niat 10 rakaat. Semangat molek sembahyang 10 rakaat sembahyang sunat mutlak saja aku sembahyang sunat mutlak 10 rakaat. Kerana Allah Taala Allahu Akbar. Tiba-tiba buat 4 rakaat rasa lemah wala buati. Dak malah nak gabi. Buat 4 rakaat dah lah. Boleh tak? Boleh. Tapi syarat sebelum daripada salam tu dia kena niat dulu untuk mengurangkan hak yang 10 kepada 4. Sama juga nak tambah pun apa. Sembahyang saja aku sembahyang sunat mutlak 4 rakaat. Tengah-tengah sembahyang rasa sedap. Tambah lagi. Boleh tak? Nak tambah? Boleh. Tanpa bagi salam pun. Tambah. Itu maksud dia. Tapi kena niat sebelum daripada tambah tu lah. Kena niat dulu. Itu maksud wa idza nawa 'adadan falahu ay yazida wa yanqus bi syarti taghyir an-niyyati qablahuma wa illa fatabtul. Dan jika tidak begitu, dia tidak mengubahkan niat sebelum tu, fatabtul, maka batal sembahyang. Baik. Fala nawa rak'atain faqama ila thalithatin sahwan fal asahu. Okey, kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita tengok soalan sekejap kalau sekejap ada. Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan daripada Ustaz Imam Belaga. Doa selepas tasyahud dan sebelum salam, adakah boleh kita baca doa yang lain selain daripada doa perlindungan 4 perkara? Contohnya Rabbana atina fid dunya, atau doa yang kita reka sendiri dengan bahasa Arab. Syukran. Baik. Antara tempat doa dalam sembahyang adalah setelah daripada tasyahud, sebelum daripada salam. Itu tempat kita berdoa. Antara tempat doa dalam sembahyang. Maka boleh kita nak berdoa dengan apa jua doa di situ. Namun sebaik-baiknya adalah kita doa dengan doa yang warid. Doa yang warid ada, bukan hanya berdoa minta berlindung daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal saja. Bukan doa tu saja. Bukan ada lagi doa yang lain.
iaitu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Yang ada lagi Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. Jadi pendek kata boleh kita nak doa mana-mana doa, tapi sebaik-baiknya kita doa dengan doa maksud. Doa maksud kalau nak tengok boleh tengok dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu kitab karangan Imam Nawawi. Dalam kitab tu dia ada cerita. Wallahu a'lam. Soalan untuk malam ni. Anda minta maaf kerana memang tak ada semua jaya online. Ada urusan. Jadi nak tanya, kok live memang tak sempat. Semua mudah dipermudahkan urusan Ustaz Jazakallah. Ada urusan. Baik. Sembahyang witir ada 3 cara kan Ustaz? Gua ada 3 cara tu. Maksudnya gua ada 3 cara. Oh gini ke 3 cara? Maksud 3 cara. Yang pertama, kalau nak buat 5 rakaat, dia buat 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Okey, satu cara. Yang keduanya, kalau nak buat 5 rakaat, dia buat sekaligus. Buat sekaligus ni, dia buat rakaat keempat, 1 tasyahud, rakaat kelima, 1 tasyahud. Ataupun dia buat 5 rakaat, hanya rakaat kelima je 1 tasyahud. Okey. Itu 3. Sebenarnya boleh lagi cara lain. Boleh gini pun apa. Okey, dia buat 2 rakaat, lepas tu 3 rakaat. Boleh juga. Ataupun dia buat 4 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Boleh juga. Dia ada beberapa cara lah. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham. Ustaz, kenapa makmum boleh bercanggah dengan imam dalam kunut? Tok imam baca kunut, makmum tak baca. Boleh. Maksudnya, taklah batas sembahyang. Kalau tok imam baca kunut, tak makmum tak baca. Ataupun tok imam tak baca, makmum baca. Boleh juga, tapi dengan syarat kena dam ketika tu imam sujud tu. Dia baca kunut pendek je. Boleh bercanggah. Tetapi dalam masalah tasyahud, kalau tu imam baca, boleh makmum tak baca. Boleh ni maksudnya tak batas sembahyang. Makruh tu tetap makruh. Salah tu tetap salah. Tapi kalau makmum tinggal, kalau tu imam tinggal tasyahud, makmum tak boleh buat. Sebab apa dia? Sebabnya dalam masalah bacaan kunut, kalau tu imam buat, makmum tak buat. Kalau tu imam tak buat, makmum buat, dia tidak keji menyalahi. Kan wajib makmum ikut imam. Maka kalau ada keji menyalahi, teruk menyalahi, maka tak boleh. Tapi kalau tu imam baca kunut, makmum tak baca ataupun sebaliknya, dia tidak keji menyalahi. Kita pun tak dapat menyalahi. Oleh kerana tidak keji, sebab itulah hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Afizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat witir yang telah dikerjakan rakaatnya yang ganjil. Kemudian disambung lagi 2 rakaat selepasnya. Contoh solat dah 3 rakaat, kemudian sambung 2 rakaat. Adakah termasuk larangan witir satu malam? Jazakallah khairan. Tak, dia tidak termasuk. Hal itu tidak termasuk. Hal itu adalah menambah bilangan rakaat witir. Hukum dia adalah dibolehkan menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Dan ana ada buat penulisan dalam bab ni. Dia bukan termasuk dalam 2 kali buat witir. Wallahu a'lam. Okey, tak ada dah. Jadi kita berhenti sini dululah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan kitab pada malam ni, dan banyak juga soalan-soalan yang telah dijawab oleh Ustaz. InsyaAllah soalan-soalan yang tidak dijawab malam ni kita akan ajukan kepada Ustaz pada minggu hadapan insyaAllah. Ataupun InsyaAllah. Esok esok insyaAllah. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih kepada semua pendengar, penonton pada malam ni. Jadi moga-moga kita mendapat manfaat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi majlis kita dengan
tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma illa anta bihamdika astaghfiruka al-asr innal insana lilladzina amanu was-salihati tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.